Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu di dalam sebuah majlis ilmu yang dipancarkan secara langsung daripada page Masjid Kota Damansara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulakan majlis ilmu kita pada malam ni, terlebih dahulu saya sarankan dan mohon kepada semua untuk sama-sama kita dapat kongsikan siaran langsung di Facebook ini di wall masing-masing. Sekiranya kita kemungkinan kita tidak dapat dengar pada malam ni, insya-Allah kemungkinan pada lain kali kita akan dapat dengar perkongsian yang mungkin ada sedikit sebanyak penambahan kepada ilmu kita. Dan juga mudah-mudahan daripada perkongsian kita pada malam ni di wall masing-masing juga akan dapat memberikan sedikit sebanyak saham kepada kita yang mungkin kita, sebahagian daripada kita tidak mampu untuk berkongsi tentang sesuatu berkaitan dengan agama. Namun sekiranya kita berkongsi, insya-Allah mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak saham kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan usaha kita yang walaupun sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan kebaikan yang walaupun sebesar zarrah, sekecil mana sekalipun, insya-Allah satu masa dia akan dapat melihat kebaikan itu bila mana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita akan berkongsi ataupun kita akan meneruskan pengajian kita berkaitan dengan fiqh ibadah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan rukun sembahyang, iaitu berkaitan dengan rukun membaca Fatihah. Rukun membaca Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah bicarakan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membaca Fatihah. Tidak mampu tersebut ialah kemungkinan dia baru masuk Islam, ataupun dia tidak mampu, tak sempat belajar, ya, ataupun sememangnya dia belajar tapi masih belum pandai, sebagai contohnya. Maka di antara jalan yang ditunjukkan oleh para ulama berkaitan dengan orang yang seumpama itu ialah dia mendatangkan dengan surah yang lain, dengan ayat Quran yang lain. Yang mana sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahawa hendaklah dia datangkan dengan ayat yang bersambung, iaitu sebanyak 7 ayat. Contohnya dia ambillah beberapa ayat yang kemungkinan dia ingat daripada Al-Quran tapi tidak daripada surah Fatihah. Dia tidak pandai baca Fatihah lagi, tapi dia ada ingat daripada surah-surah yang lain. Sebagai contohnya, dia hafal surah, contohnya dia selalu dengar surah Al-Mulk sebagai contoh. Dia sering dengar surah Al-Mulk, maka dia ingat surah Al-Mulk tersebut sebelum lagi dia memeluk Islam, ataupun sebelum lagi dia belajar Al-Fatihah, dia sudah hafal surah Al-Mulk sebagai contoh. Maka dia datangkan sebanyak lebih kurang 7 ayat yang tersusun. Ataupun kata ulama boleh juga untuk dia datangkan daripada ayat-ayat yang lain. Contohnya daripada surah Al-Baqarah 1 ayat, surah Ali Imran 1 ayat, surah An-Nisa 1 ayat, mengikut sampai kepada 7 ayat, untuk dia gantikan bacaan Fatihah sekiranya dia tidak mampu ataupun dia tidak mahir untuk membaca Fatihah lagi. Namun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni kita akan membicarakan
membicarakan orang yang lagi lemah, maknanya lagi tidak mampu untuk membaca Al-Quran langsung. Fatihah dia tak pandai, satu ayat pun daripada Quran dia tak pandai. Maka bagaimanakah cara untuk dia sembahyang? Adakah cara yang lain? Sebab apa? Sebab bila dikatakan Fatihah itu sebagai rukun, maka dia mesti datangkan. Maka bagaimana untuk dia datangkan Fatihah sedangkan dia tidak pandai? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebut malam ni perbicaraan yang cukup panjang berkaitan dengan Fatihah, kerana Fatihah itu merupakan rukun. Bila kata rukun, bermakna mestilah kita datangkan perkara tersebut. Datangkan perkara tersebut semampu mungkin. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perbicaraan kita berkaitan dengan berdiri sebelum ni, kita bicarakan rukun qiyam sebagai contoh. Maka rukun qiyam itu merupakan satu tuntutan, mesti dilaksanakan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Sekiranya tidak mampu, maka barulah dilihat, okey, dia ni tak mampu berdiri, ataupun dia mampu berdiri tapi dia tidak mampu untuk rukuk, ataupun dia tidak mampu untuk sujud, untuk duduk, maka berdiri itu menjadi rukun kepada dia. Tak boleh dia ambil kira benda yang contohnya dia ni tak mampu duduk, ya, sakit lutut, dia nak duduk tak boleh. Ustaz, saya nak duduk tak boleh, saya berdiri boleh. Okey, berdiri boleh, maka dia kena laksanakan sembahyang dia dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Tak boleh dia terus duduk dengan keadaan dia masih mampu untuk berdiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perbicaraan yang telah kita bincang dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ni, yang kita bicarakan berkaitan dengan rukun qiyam. Sekarang ialah perbicaraan kita berkaitan dengan rukun membaca Fatihah. Maka penekanan yang diberikan di sini oleh kerana Fatihah itu merupakan rukun. Jadi bagaimanakah dengan orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah? Maka didatangkan bermacam-macam keadaan. Ada orang yang mampu baca surah yang lain dengan keadaan 7 ayat yang tersusun. Sekiranya tak mampu juga, boleh untuk dia baca dengan ayat-ayat yang walaupun terpisah. Terpisah. Surah Baqarah satu ayat, surah Ali Imran satu ayat, surah An-Nisa satu ayat. Contohnya dia ingat surah ayat-ayat yang macam tu. Maka dia datangkan 7 ayat yang walaupun secara tidak tersusun. Bahkan kata ulama, sekiranya dia mampu dengan cara tersusun tapi dia nak baca juga dengan cara yang macam tu, terpisah tersebut pun boleh juga. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, yang penting ada bacaan yang kita baca sebagai tanda kita ganti bagi surah Al-Fatihah yang tidak mampu untuk kita baca. Maknanya bagi orang yang tidak baca, bukan kata ada pilihan, Ustaz saya ni tak mau baca Fatihah lah, dah lama sangat baca Fatihah, kita baca surah ayat yang lain lah. Tak, kita kena baca Fatihah. Sebab apa? Fatihah itu kita mampu dan ia merupakan rukun. Ini bicara berkaitan dengan orang yang tidak mampu. Biasanya orang yang baru masuk Islam, ya, yang baru belajar, baru insaf sebagai contohnya, dia ni tak pernah kenal agama, dia ni Islam pada nama saja, tapi tidak pernah belajar tentang sembahyang, tak pernah belajar Al-Quran, nama Islam tapi tak pernah belajar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pun mula insaf dan nak belajar sembahyang. Maka macam mana? Waktu dah masuk, maka dia tetap wajib sembahyang. Maka bila mana dia sembahyang, dia nak baca apa? Mungkin perbuatan yang lain dia boleh ikut. Perbuatan takbir, qiyam, rukuk, sujud, okey, boleh buat. Tapi bagaimana dengan Fatihah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, diberikan beberapa option kepada dia, beberapa jalan. Tengok keadaan diri dia. Tak mampu yang ni, buat yang ni. Tak mampu yang ni, buat cara ni. Baik, sekarang ni dia datangkan masalah berkaitan dengan orang yang langsung tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Fatihah tidak mampu, baca Quran pun tidak mampu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullahu taala, fa in ajaza 'anil Qur'ani ata bi dzikri ghairihi. Kata musannif rahimahullahu taala, sekiranya dia tidak mampu menggantikan Al-Fatihah, yang tidak mampu dibacanya dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka dia mesti menggantikannya dengan zikir yang selain Al-Quran. Contohnya apa dia tuan-tuan? Zikir-zikir selain, sebab apa? Al-Quran itu digelar sebagai zikir. Al-Quran dinamakan sebagai zikir. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia datangkan dengan zikir-zikir yang lain
selain daripada Al-Quran, selain daripada Fatihah. Sebab apa? Dua ni dia tak mampu, maka dia datangkan dengan zikir-zikir yang lain. Boleh dia datangkan dengan zikir-zikir yang lain, kerana berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain, bahawa seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya Rasulullah, inni la astati' an akhudha min al-Qur'ani syai'ah, fa'allimni ma yujzini anhu. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni ya Rasulullah tak boleh langsung daripada Al-Quran ni, tak reti langsung. Maka ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang memadai, yang boleh menggantikan Fatihah untuk aku ni. Maka kata Nabi SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ini ajaran ataupun saranan Nabi SAW. Seorang Arab Badui datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni tak boleh nak baca Fatihah lagi ni. Jadi macam mana aku nak sembahyang ya Rasulullah? Sedangkan Fatihah itu merupakan tuntutan di dalam sembahyang. La salata, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang yang mana orang yang tidak membaca Fatihah. Maka sembahyang mesti ada Fatihah. Sembahyang jenazah mesti ada Fatihah. Sembahyang hari raya ada Fatihah. Sembahyang gerhana ada Fatihah. Sembahyang apa? Sembahyang minta hujan ada Fatihah. Semua ada bacaan Fatihah. Maka tentulah dalam sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu pun ada Fatihah. Maka bagaimana ya Rasulullah? Aku ni nak sembahyang, aku tak pandai langsung Fatihah. Maka kata Nabi SAW, maka katakanlah dalam bacaan, ketika mana kamu nak membaca Fatihah tersebut, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Fiqh ni tuan-tuan, ya, fiqh, yang kata fiqh ni, dia ikut keadaan diri kita. Ni fiqh ni. Kita fiqh ni tuan-tuan, dia ikut kita. Dia tengok keadaan diri kita. Kita ni tak mampu berdiri, maka fiqh kata jalan dia macam ni. Bukan kita fiqh letak satu benda mesti kita ikut. Kok mana pun mesti kita buat. Tak. Ini kata agama kita ni lunak. Agama kita ni mudah tuan-tuan. Bukan kata agama kita ni memaksa kena ikut macam ni. Fiqh ni kena buat macam ni juga. Kamu buat apa pun mesti buat macam ni. Tak. Sebab tu fiqh ni dia fleksibel. Sebab tu kadang-kadang ya, orang yang tak reti berkaitan dengan cara perundangan agama ni, susun atur agama, disiplin fiqh ni tuan-tuan, mereka akan pertikaikan, kejap kata haram, kejap kata halal, kejap kata boleh, kejap kata tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu agama ni dia kena belajar. Agama ni kita kena reti. Fiqh ni, yang kata fiqh ni, dia fleksibel. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau orang nak pertikaikan berkaitan dengan boleh dan tak boleh tuan-tuan, kita lihat bagaimana zaman Nabi SAW. Ya, di awal Nabi SAW diutuskan, arak boleh minum tak? Arak boleh minum. Sahabat minum, bukan kata minum biasa, minum buat kenduri. Minum buat kenduri. Kalau kita baca sejarah pengharaman arak tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengharaman arak ni tuan-tuan, dia berperingkat, tadrij, secara berperingkat pengharaman. Sahabat buat kenduri, bila buat kenduri tuan-tuan, lepas mabuk tu sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah nak ada larangan? Tak. Berdosa potong tangan? Tak ada di awal. Maka selepas pada tu barulah ada pengharaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa hal antum muntahun? Adakah kamu sunnah sebuah berhenti? Maka ketika itulah berhentinya para sahabat daripada mengambil ataupun meminum arak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada tak para sahabat dulu pertikaikan, ya Rasulullah, bagaimana dulu kamu kata boleh, dulu kamu tak larang pun, sekarang dah haram pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena lihat dari sudut fleksibilitinya agama kita ni. Agama kita ni tuan-tuan, dia mendidik manusia. Itu dari sudut pengharaman. Zaman tasyri' lain. Okey, zaman sekarang macam mana? Dia ada keadaan-keadaan yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena melihat keadaan semasa. Bagaimanakah yang sepatutnya? Diri kita ambil dalam bab fiqh.
Diri kita lah fardu ain. Sembahyang sebagai contohnya. Ada orang yang tak mampu berdiri, okey dia buat macam ni. Ada orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, cara dia macam ni. Ini agama kita, tuan-tuan. Sebab tu digelar ataupun disebutkan bahawa fiqh ini ialah hukum yang mengikut individu. Bukan satu hukum yang individu kena ikut. Kita ikut, tapi dalam masa yang sama dia ikut keadaan diri kita. Sembahyang, puasa. Ya, kita tidak mampu berpuasa. Adakah Islam kata tak boleh puasa pun kena puasa juga? Tak. Islam bagi jalan keluar. Ibu yang sedang mengandung, sebagai contoh, ibu yang sedang mengandung, dia risau, bimbang tentang diri dia. Sekiranya kalau dia berpuasa, kemungkinan akan memudaratkan diri dia jadi letih, mungkin jadi pitam, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Sedangkan puasa itu satu benda yang dituntut. Nampak tak, tuan-tuan? Sekiranya sekian, musafir, sekiranya sakit tua dan sebagainya, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Orang yang sedang bermusafir, kan, dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk dia sembahyang jamak dan qasar. Maka kita melihat di sini bahawa agama kita ni, fiqh kita ni mengikut keadaan diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam hadis ini Nabi SAW sebut kepada Arab Badui ini, kamu tidak mampu untuk baca Fatihah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kata ulama, kata Imam kata Al-Khatib Asy-Syarbini, dia menjelaskan lagi, ada pendapat mengatakan bahawa hanya zikir ini sahaja yang boleh menggantikan ayat Al-Quran dengan menambah dua kalimah, yakni dua bentuk zikir yang lain, seperti Masya Allah kana wa Masya Allahu kan, Masya Allahu kana wa lam yasha lam yakun, untuk menjadikan 7 jenis zikir menggantikan 7 ayat. Hal ini disebutkan dalam kitab At-Tanbih. Maknanya zikir pun, tuan-tuan, ada tuntutan supaya dibaca itu mengikut sama ataupun sama dari sudut bilangan ayatnya. Bilangan ayatnya mesti sama juga. Tak boleh kurang. Ayat Fatihah 7 ayat, zikir pun kena ada 7 jenis zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah masya Allah kana wa lam yasha kana wa ma lam yasha lam yakun. 7. Maknanya ini 7 jenis zikir yang kita kena baca. Yang kita kena baca menggantikan surah Al-Fatihah dan juga Al-Quran yang tidak mampu untuk kita baca, untuk seseorang itu baca. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqil takfi hadhihi al-khamsah. Ada pendapat mengatakan bahawa sudah memadai dengan 5 kalimah tersebut kerana ia disebut di dalam hadis dan tidak ada disebut tambahan ke atas zikir tersebut. Ada pendapat mengatakan bahawa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat mengatakan bahawa di dalam zikir ini memadai dengan zikir yang 5 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak perlu untuk dia menambah sampai kepada 7 ayat. 7 ayat seperti mana yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini disangkal, dibantah dengan hadis tidak menyebut tambahan, bukan bermakna menafikan tambahan. Menafikan tambahan. Jadi maknanya tambah pun betul, tak tambah pun ada pandangan mengatakan sudah memadai. Jadi pendapat yang asal ialah tidak ada zikir tertentu yang ditetapkan bagi menggantikan ayat Al-Quran, yang menggantikan Al-Fatihah, kerana Al-Quran menggantikan Al-Fatihah, zikir menggantikan Al-Quran, dan Al-Quran yang selain daripada Al-Fatihah tidak ditetapkan. Maka demikian juga zikir yang menggantikan ayat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang asah di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada zikir yang tertentu, yang walaupun disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia tidak bermakna mesti baca hanya zikir itu sahaja. Tidak bermakna zikir ini saja yang kena baca. Ada zikir yang lain. Apa sahaja zikir yang kita ingat, yang mungkin kita tahu, seseorang itu tahu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh untuk dia gantikan. Tuan-tuan, kita kena bayangkan keadaan. Ya, kita kena bayangkan keadaan seseorang yang kemungkinan dia ni baru masuk Islam. Ya. Kalau nak belajar Fatihah pun tak sempat, bagaimana untuk belajar zikir? Ya. Oh, tuan ni baru masuk, nak Fatihah susah. Okey, tuan hafal ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kan? Yang ni pun nampak payah, yang Fatihah pun payah juga. Jadi macam mana? Takkanlah nak tentukan yang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nampak jalan yang lebih mudah. Pendapat yang asah mengatakan bahawa boleh untuk dia baca apa sahaja zikir yang dia tahu. Sebab apa? Sebab Fatihah, sebab Al-Quran menggantikan Fatihah. Bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran yang lain menggantikan Fatihah. Zikir menggantikan Al-Quran. Maka zikir itu pun boleh untuk diambil mana-mana sahaja zikir. Malah yang wajib hanya membaca mana-mana 7 jenis zikir tanpa menetapkan mana-mana zikir, sama ada yang telah disebut atau selainnya, supaya setiap zikir itu menggantikan satu ayat. Perintah Rasulullah SAW kepada Arab Badui tersebut dengan zikir yang khusus berkemungkinan kerana Badui tadi hanya menghafal zikir itu dan tidak menghafal yang lainnya. Maknanya ini dari sudut takwilan daripada para ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh jadi Nabi SAW mengajar Badui tersebut zikir ini kerana Badui itu boleh jadi dia hanya menghafal zikir ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi zikir ini cukup banyak didengar. Contohnya orang selalu dengar azan, dia boleh ingat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? La ilaha illallah. Kemungkinan dia juga buka zikir-zikir yang ada dalam TV, zikir-zikir yang dia ucapkan. Jadi kemungkinan banyak lafaz-lafaz zikir yang mungkin sudah biasa dia dengar, tapi cuma Fatihah saja yang kemungkinan dia tak biasa dengar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini flexibility dalam hukum fiqh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut An-Nawawi, doa yang bersangkutan dengan akhirat adalah sama dengan zikir. Doa yang bersangkutan dengan akhirat. Kita baca doa yang bersangkutan dengan akhirat. Kita minta apa di akhirat? Minta hisab mudah, kan? Nak minta masuk syurga, kan? Minta berkaitan dengan akhirat. Minta akhlak yang baik, minta supaya dipermudahkan titian sirat, kan? Tidak mendapat azab kubur, contohnya, kan? Kita minta doa-doa yang macam ni. Contohnya seseorang yang dia tak reti langsung dalam Fatihah, Quran pun tak pandai, zikir pun tak pandai. Bila keadaan macam tu, boleh, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, doa yang bersangkutan dengan akhirat. Maka kata Imam Nawawi, ia juga sama dengan zikir, boleh menggantikan ayat Al-Fatihah. Manakala doa yang tidak berkait dengan akhirat, tidak sama dengan zikir dan tidak boleh menggantikan ayat. Inilah yang ditarjihkan dalam kitab Al-Majmu' dan dalam kitab At-Tahqiq. Makna apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Maknanya lagi dipermudahkan, tuan-tuan. Dipermudahkan urusan kita. Urusan orang yang nak bersama dengan Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana orang yang nak bersama dengan Islam ni, tuan-tuan, jangan kita persulitkan. Setengah orang kadang-kadang bila orang nak masuk Islam ni, tuan-tuan, dia cerita, kamu nak masuk Islam, payah nanti kena bersunat. Dia fikir macam tu. Jadi menyebabkan orang jadi takut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nampak. Nak kenal Islam, nak pelajari Islam, nak mendalami Islam, nak bersama dengan Islam ni, Islam buka jalan yang cukup mudah untuk kita. Yang penting ada kesungguhan, ada keinginan sahaja untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya lagi, sekiranya seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah
dan zikir, hanya tahu doa yang berkait dengan dunia, maka boleh dia membacanya dan itu memadai untuk menggantikan ayat. Pendapat ini adalah pendapat mu'tamad, walaupun sesetengah ulama terkemudian seperti Imam As-Subki mempertikaikannya. Makna apa dia tuan-tuan? Seseorang ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia tidak mampu baca doa, baca Fatihah tak pandai, baca Quran tak pandai, baca zikir pun tak pandai, doa untuk akhirat pun tak boleh, dia boleh untuk baca doa berkaitan dengan keduniaan. Ya Allah ya Tuhan, mintalah aku ni kaya contohnya. Ya Allah ya Tuhan, mintalah supaya aku ni boleh apa lagi tuan-tuan, bisnes maju contohnya. Minta anak ramai, minta apa lagi tuan-tuan, minta jodoh pun boleh tuan-tuan. Kata para ulama, inilah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, yang walaupun ada sebahagian ulama yang terkemudian seperti Al-Imam As-Subki membantah ataupun mempertikaikan perkara ini. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa dikira sebagai ganti Al-Fatihah dan satu doa dikira ganti satu ayat Fatihah. Makna apa tuan-tuan? Doa boleh untuk menggantikan Fatihah. Syaratnya apa dia tuan-tuan? Syaratnya ialah mestilah dia tu tak pandai. Yang kita sebut tadi, dia ada peringkat-peringkat tuan-tuan. Bukan kata semudah-mudahnya. Macam orang yang nak semayang duduk. Ya, nak semayang atas kursi. Saya sebut dah banyak kali dah tuan-tuan. Nak semayang atas kursi, kena tengok keadaan diri kita. Bukan sewenang-wenangnya kita ni angkat kursi, bila ada kursi, pergi duduk terus atas kursi. Sedangkan tadi berjalan elok je masuk masjid, kan, masuk surau, bawa kursi, bila sampai dekat saf, duduk atas kursi, takbir Allahu Akbar, terus duduk atas kursi. Tak kena tuan-tuan. Sebab apa? Sekiranya dia mampu untuk berdiri, kena berdiri dulu. Jadi dia ada peringkat, dia tengok keadaan diri kita. Bukan kata semudah-mudahnya, sewenang-wenangnya untuk kita ambil ataupun kita mempermudahkan urusan. Kalau sememangnya kita tak mampu, okey, selesai, tak ada masalah. Yang penting ada usaha kita. Fatihah, Al-Quran, ayat yang tersusun, ayat yang tidak tersusun, kemudian zikir. Kemudian doa berkaitan dengan akhirat, kemudian doa berkaitan dengan dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apapun tuntutan dalam semua ni, kita ambil tadi zikir mestilah 7 ayat ataupun 7 jenis zikir. Dan seeloknya untuk keluar daripada khilaf. Yang kedua ialah kalau doa berkaitan doa akhirat, tak boleh doa berkaitan dengan dunia. Sekiranya doa ni tuan-tuan, kita nak baca juga doa ni, mestilah satu doa bersama dengan satu ayat. Maknanya carilah 7 permintaan, 7 doa untuk menggantikan Fatihah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah huruf. Wala yajuzu naqsu hurufil badli min al-Qur'ani aw ghairihi an hurufil Fatihah fil asah. Jumlah huruf-huruf dalam ayat atau zikir-zikir yang menggantikan Al-Fatihah tidak boleh kurang daripada jumlah huruf-huruf dalam Fatihah mengikut pendapat yang asah. Sebagaimana jumlah ayat yang menggantikan Al-Fatihah tidak boleh kurang daripada ayat Al-Fatihah. Bilangan keseluruhan huruf Al-Fatihah ialah 156 huruf termasuk basmalah. Dan dengan membaca Malik dengan huruf alif selepas huruf mim. Jadi nak baca zikir, kan? Zikir contohnya ataupun ayat-ayat yang lain. Kan, ayat-ayat yang lain, contohnya kita ambil ayat yang lain selain daripada Fatihah, mestilah ayat tersebut mengandungi huruf-huruf yang sama seperti mana keseluruhan ayat ataupun keseluruhan huruf Fatihah. Huruf Fatihah ada 156 huruf termasuk Maliki Yaumiddin. Sebab apa? Sebab ada qiraat yang lain dia baca Malik, Maliki Yaumiddin. Kita qiraat hafaz kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dengan alif. Jadi tuan-tuan 156 termasuk dengan alif tersebut. Maliki Yaumiddin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita nak cari ni macam mana? Cari yang jenis huruf
huruf ataupun jari yang jenis ayat yang boleh memadai, mencapai keseluruhan huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Bermakna tidak boleh kurang daripada 156 huruf di dalam ayat tersebut. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya carilah ayat yang panjang, kan? Janganlah ayat yang pendek-pendek. Summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wastadbar. Kan ayat pendek-pendek contohnya. Kan, ataupun ada surah-surah yang lain yang mungkin ayatnya pendek. Kan, saya tak pasti surah mana, tak pernah kira pula bilangan huruf dalam satu-satu surah ni. Dia ada sebahagian ulama dia bincang. Dia sebut ni huruf dalam Quran sendiri pun ada sebut surah ni berapa ayat, surah ni berapa ayat. Saya tak bawa rujukan itu di sini malam ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Al-Kifayah, An-Nawawi berkata, huruf yang bertanda tasydid dalam Al-Fatihah hendaklah dikira 2 huruf dalam zikir yang menggantikannya. Tetapi tasydid dalam zikir tidak boleh diambil kira sebagai 2 huruf. Dia kata macam ni. Tuan-tuan, contohnya dalam Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman hendaklah dikira ra tu ada 2, bukan 1. Ar-Rahman mesti dikira sebagai 2. Maknanya alif lam ra. Ra satu lagi. Maknanya alif lam ra. Ra ha mim nun. Dia ada satu alif situ. Maknanya di situ Ar-Rahman saja ada 8 huruf. 8 huruf. Adapun sekiranya yang ganti syaddah dalam yang ganti tidak boleh dikira sebagai 2, dikira 1 je. Contohnya apa dia tuan-tuan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Contohnya illa, alif lam alif, kan? Illa. Kalau kita tengok di situ alif lam alif 3. Tapi kalau dengan syaddah alif lam lam alif 4. Illa tersebut dalam zikir tak boleh dikira sebagai 4. Dia kena 3 je. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia kena zikir ni dia lebih banyak dari sudut hurufnya. Tak sama dengan Fatihah. Fatihah dah 8 tadi. Maknanya kalau yang ganti kena lebih lagi. Maknanya macam tu. Sebab apa? Fatihah ni dia memang asal. Yang ni badal, yang ni ganti. Dia kena lebih. Baik. Ini detail tuan-tuan. Detail berkaitan dengan huruf-huruf yang mengganti dalam Fatihah tersebut. Maksud jumlah bilangan huruf di sini ialah jumlah huruf dalam keseluruhan ayat dan zikir yang menggantikan Al-Fatihah. Hendaklah sama dengan jumlah huruf dalam keseluruhan Al-Fatihah. Bukannya jumlah huruf dalam satu-satu ayat atau zikir. Hendaklah sama dengan jumlah huruf dalam satu-satu ayat Al-Fatihah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia ambil 156 tu. Bukan kata ambil Bismillahirrahmanirrahim, kita pun kena cari zikir yang sama dari sudut huruf bilangannya. Tak boleh tuan-tuan nak cari macam mana, kan? Payahlah nak kena sama, kan? Ataupun lebih payah, kan? Dia ambil keseluruhan. Maknanya kalau kita baca ayat contohnya yang ni, kita baca Fatihah 156 huruf. Maknanya kita pun bacalah ayat yang lain ada 160 huruf. Kumpul-kumpul ada 160 huruf. Itu sudah memadai untuk menggantikan Fatihah. Sama ada ayat Al-Quran ataupun zikir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua mengatakan bahawa boleh membaca 7 ayat atau 7 zikir yang kurang daripada jumlah huruf Al-Fatihah, sebagaimana boleh berpuasa pada hari yang siangnya pendek sebagai ganti bagi puasa hari yang siangnya panjang. Pendapat yang kedua dia kata mengatakan boleh membaca 7 ayat atau 7 zikir yang kurang daripada jumlah huruf Al-Fatihah. Sebagaimana boleh berpuasa. Maknanya dia kata pendapat ini ada pendapat yang kedua. Dia kata tak ada masalah. Huruf pendek ke, ayat pendek ke, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang yang berpuasa. Dia puasa macam mana? Puasa harinya panjang. Ya, puasa hari panjang. Tiba-tiba pada hari tersebut, dia tak berpuasa. Hari yang dia nak ganti tersebut, puasa tu jadi pendek. Atau contohnya dia puasa di Malaysia. Tiba-tiba di Malaysia ni, dia ada satu hari dia miss. Ada mungkin sakit dan seumpamanya,
maka dia pun nak ganti. Nak ganti tersebut, dia pergilah ke negara yang siangnya pendek. Ada negara yang siangnya pendek, malam panjang sangat. Bila malam panjang sangat, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang itu jadi pendek, mungkin 5 jam, 6 jam, 10 jam, ya, kurang daripada tempoh hari yang mana dia tak puasa di Malaysia. Kita di Malaysia ni 12 jam, 13 jam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka pendapat ini tertolak. Sebab apa? Yang mereka kata ada. Namun begitu, sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat ini tertolak dengan hujah bahawa hari-hari puasa adalah berbeza panjang dan pendeknya. Hari-hari biasa, hari-hari puasa ni berbeza panjang dan pendeknya. Maka dengan itu, persamaan panjang atau pendek tidak diambil kira antara puasa ganti dengan puasa yang digantikan. Sebab apa? Puasa ni tuan-tuan, hari kita tak boleh nak kontrol. Tuan-tuan, kita nak kontrol, nak cari, hari tu puasa berapa jam? Yang tinggal hari tu berapa jam? Kita yang puasa kerap ni pun tuan-tuan, yang puasa ni pun sentiasa berpuasa, kita pun tak kira berapa jam. Kan? Kita tahu-tahu puasa, kena puasa-puasa ya. Kan? Kita pun tak ingat. Tiba-tiba ada hari yang kita tak puasa. Nak ganti tu takkanlah kita kena tengok hari tu puasa berjam, 12 jam. Maka kena cari juga hari ataupun tempat yang puasa 12 jam. Ataupun dah masuk waktu maghrib, kita pun tak buka puasa. Sebab apa? Sebab nak bagi sama. Tak, tuan-tuan. Tidak ada tuntutan begitu. Sebab apa? Sebab puasa memang payah. Adapun yang ni, kita boleh usahakan untuk dapatkan zikir yang sama dengan jumlah huruf yang ada di dalam Fatihah. Ini berlainan dengan Al-Fatihah. Panjang, pendeknya tidak berbeza. Maka dengan itu persamaan jumlah hurufnya diambil kira terhadap ayat-ayat yang menggantikannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kata ulama Syafi'iyah. Dia jadi dalam kitab Minhajul Talibin yang disyarahkan oleh Al-Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj ni, pengajian fiqhnya detail tuan-tuan. Satu persatu yang dibawa permasalahan dan pendetailan daripada para ulama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ibnu Al-Ustaz berkata, para ulama sepakat mengatakan ganti Al-Fatihah mesti 7 ayat lain. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam menetapkan bilangan hurufnya. Sebenarnya fokus Al-Quran adalah pada huruf, kerana ganjaran pahala adalah dikira pada setiap huruf yang dibaca. Baik, tuan-tuan, sebenarnya yang menjadi 7 ayat ataupun tidak itu ialah penetapan, sebenarnya ialah berkaitan dengan hurufnya. Yang fokus ialah pada bilangan huruf. Sebenarnya bukan pada bilangan ayat, pada bilangan huruf. Sebab apa? Sebab nak ambil ganjaran yang ada dalam Fatihah tersebut. Ganjaran Fatihah ada 156 huruf. Bila 156 huruf, nak ganti ni kena mestilah sama dengan 156 huruf ataupun lebih daripada Fatihah. Tak boleh kurang daripada Fatihah. Sebab apa? Nak kejar ganjaran yang ada di dalam Fatihah tersebut. Tidak disyaratkan niat menggantikan Al-Fatihah pada zikir dan doa. Syaratnya hanyalah zikir itu jangan diniatkan selain daripada menggantikan Fatihah. Kena faham ni. Dia kata apa? Tak syarat kita niat. Kita baca benda-benda, kita baca zikir-zikir itu sebagai syarat, kita kata, untuk menggantikan Fatihah. Cuma kita kena jaga zikir itu jangan ada niat yang lain. Jangan ada niat yang lain selain daripada menggantikan Fatihah. Dia dua perkara yang berbeza di situ sebenarnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira perkongsian kita pada malam ni sekadar ini dulu untuk kita faham dan kita ingat beberapa perkara yang kemungkinan baru. Kita nak cerita panjang-panjang pun tuan-tuan, kemungkinan akan menyebabkan jadi keserabutan. Banyak sangat maklumat yang masuk dalam minda kita. Paling-paling tidak apa yang kita pelajari malam ni satu benda yang detail, tetapi kita ingat yang walaupun sedikit kita ambil daripada kitab ini, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk kita memperbaiki kefahaman terhadap agama kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Saya mohon berbanyak kemaafan sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian yang saya lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.